Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa tilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, ketiga daripada 13 sifat. Ini kita kena ghostan balik ataupun kita kena buat U-turn balik. Saya kepaksa ulang balik ni. Baik, bukan ulang balik pasal pedak tu. Nak peringatkan yang pangkal perbicaraan kita ni bahawasanya sebelum ni pengarang kitab ni Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Ibrahim menyebut dan menyatakan bahawasanya kita beriman dengan Allah. Rukun Islam yang rukun iman yang pertama, percaya dengan Allah. Bila kita sebut percaya dengan Allah tu, maka ada dua cara. Cara kita nak beramal ataupun cara kita nak beriman dengan Allah tu ada dua cara. Okay. Cara yang pertama dia sebut dulu, dia kata wajib kita percaya, wajib kita beriman, wajib kita i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya secara ijmali, secara pukul borang. Dan wajib kita i'tiqad juga bahawasanya tidak ada walaupun sedikit daripada sifat kekurangan. Walaupun pada makna sekalipun, pada makna nampak macam tidak, nampak macam tak, bila kita sebut sesuatu tu nampak macam tak menjadikan Allah tu kekurangan, tapi pada makna menjadikan Allah Ta'ala tu kekurangan. Umpamanya bertujuan, bermaksud, itu semua adalah perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan kekurangan. Baik, bagaimana? Itu cara yang pertama. Cara yang kedua pula, cara kita nak beriman dengan rukun iman yang pertama tu ialah wajib kita percaya, wajib kita beriman
Bagi Allah Ta'ala tu ada 13 sifat. Itu pandangan Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun Madhab Asy'ariyah. Wajib kita percaya, wajib kita beriman Allah Ta'ala tu ada sifat 13 yang wajib kita kena tahu. Fahamnya? Kalau kita tak tahu sifat yang 13 tu, boleh jadi, na'udzubillah, takut-takut iman kita dengan Allah Ta'ala tu tak terpakai. Tu cara dua macam itu tu. Dua-dua tu wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Baik. Jadi, kita masuklah satu-satu pula ni. Dan kita dah sampai kepada yang ketiga. Baik, yang ketiga daripada 13 sifat. Ni saya sebut 13 sifat ni sebab dalam kitab ni dia kata 13 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib orang mukallaf mengetahuikan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu ada 13. Mengikut pandangan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Okey. Baik. Ni 13 paling kurang lah. Okey. Yang ketiga daripada 13 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu, yang wajib kita ketahui atas jalan tafsir tu, 13 tu, wajib kita percaya, yakni 100% kita i'tiqad, kita yakin bahawasanya tetap dan sabit, tetap dan sabit, yang ini tak berubah-ubah, wajib, yang ini mesti bagi Allah Ta'ala bersifat dengan baqa. Jadi baqa ni, baqa, sebelum baqa tu qidam. Jadi 5 sifat ni, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyat. 5 sifat ni nak dinamakan sifat salbiyah. Apa makna sifat salbiyah tu? Makna sifat salbiyah tu ialah sifat-sifat yang mengandungi makna. Sifat-sifat yang mengandungi makna, menafikan kekurangan pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, macam dulu kita baca qidam. Qidam makna apa? Qidam makna sedia. Sedia makna apa? Sedia dengan makna tidak ada permulaan bagi wujud. Jadi tak ada permulaan bagi wujud itulah dikatakan menafikan sifat yang tak layak bagi Allah. Tu sifat ada permulaan tu tak layak, kita nafikan, tak ada permulaan. Yang ni pula baqa. Apa makna baqa? Baqa tu maknanya kekal. Makna tu yakni terjemahan lah daripada bahasa Arab. Baqaun. Baqaun tu bahasa Arab. Okey, terjemahan dia bahasa Melayu kita kata kekal. Kekal. Jadi kekal tu dalam makna kekal itulah ada makna menafikan sifat kekurangan. Jadi menolak sifat kekurangan. Apa makna kekal? Iaitu tidak ada kesudahan bagi adanya. Nampak tak? Jadi maknanya apa? Dalam baqa' tu ada makna yang menafikan sifat yang tak layak bagi Allah. Mana sifat yang tak layak bagi Allah tu? Ada kesudahan. Ada kesudahan tu sifat yang tak layak bagi Allah. Kan? Ada kesudahan tu sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata sifat tak layak bagi Allah Ta'ala, maka kita pun tolaklah. Nak tolak macam mana? Tolak dia kita letaklah tak ada ataupun tiada ataupun tidak ada. Kesudahan bagi adanya ada Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang memutuskan ada Allah Ta'ala tu oleh tiada.
Jadi ada Allah Ta'ala tu tidak diputuskan oleh tiada. Jadi Allah Ta'ala tu sentiasa ada. Dia beza dengan kita lah. Kita ni memang lebih beza kan. Sebab kita ni hamba. Kita ni baharu. Ada kita ni dah ada permulaan lah. Maka tentulah ada kita ni ada kesudahan. Kerana kaedahnya tiap-tiap yang ada permulaan, maka pasti akan ada kesudahan. Itu pasti macam tu. Jadi kalau Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan, maka sudah tentulah ada dia tu tidak ada kesudahan. Itu kaedah dia macam tu. Baik. Okey. Baik. Kemudian tidak ada kesudahan bagi Allah Ta'ala tu pada sedia kala. Sedia kala tu sejak daripada azali lagi. Jangan kata Allah Ta'ala tu ada mula. Tak. Cuma kita tak tahu je. Tak boleh kata macam tu. Jangan kata-kata Tuhan tu ada permulaan. Azali tu permulaan dia. Cuma kita tak tahu je. Sebab kita tak ada masa tu. Tak boleh kata macam tu. Siapa kata macam tu, na'udzubillah, tak terpakai iman dia. Kalau kata Allah tu ada mula, walaupun azali sekalipun, sama macam kita lah. Sebab kita tu pun ada permulaan kan. Walaupun bukan masa azali sekalipun. Tengok ya. Jadi, kata pada sedia kala. Jadi tak ada kesudahan tu, sedia kala lagi. Tak ada kesudahan. Ataupun tidak ada permulaan. Sedia kala lagi. Dan pada sentiasa tu pada masa akan datang. Akan datang pun Allah Ta'ala tetap macam tu. Tidak ada kesudahan. Tak ada kesudahan. Tidak ada kesudahan. Baik. Itu yang wajib kita pegang. Yang tu yang wajib kita i'tiqad. Kita pegang, kita i'tiqad, kita percaya. Jangan ubah-ubah. Itu yang sebenarnya pegangan kita macam tu. Baik. Kemudian kata dia, dan wajib kita percaya dan i'tiqad tidak sama sekali. Tidak sama sekali itu terjemah mustahil lah tu. Yakni mustahil pada akal. Mustahil pada akal, makna mustahil pada akal tu ialah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Barang yang tiada tergambar pada akal adanya ataupun sabitnya. Jadi yang mustahil ni ialah benda yang tak boleh berlaku sekali-kali. Tu sebab kita kata wajib kita percaya, wajib kita i'tiqad. Yang ini tidak ada sama sekali pada Allah Ta'ala tu. Tak boleh terima. Tak boleh terima sama sekali tu. Itu yang mustahil tu. Apa dia? Di atas Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawannya, lawan bagi baqa'. Apa lawan bagi baqa' tu? Iaitu binasa. Binasa ataupun hilang ataupun mati. Itu semua perkara yang mustahil. Tak boleh terima pada akal. Akal kita tak boleh terima. Jadi akal nak hukum tak terima ni, akal pun kena berfikirlah juga. Sebab benda ni tak dapat nak diputuskan walaupun ada akal, melainkan akal tu berjalan. Melainkan akal tu berfikir. Cuba kita fikir tuan-tuan. Macam mana akal kita tak boleh terima kalau Allah Ta'ala tu mati? Nah, kalau Allah Ta'ala tu mati, pertama sekali tuan-tuan sekalian, siapa yang nak menguruskan makhluk yang dia telah buat? Sebab dia je Tuhan pun, mana ada Tuhan lain dah. Bila dia dah buat makhluk ni, kalau dia mati, maka siapa yang nak uruskan makhluk ni tuan-tuan sekalian? Siapa yang nak uruskan dia? Siapa nak uruskan makhluk yang dia telah buat? Baik, itu akal kita fikir tu. Dan lagi pula, kalau Tuhan tu mati, kalau Tuhan tu mati pula lah, ataupun Tuhan tu hilang, binasa, tuan-tuan sekalian, apa akan jadi? Maka pada ketika itu, siapa yang mematikan Tuhan? Maka tentulah ada kuasa yang lebih daripada dia, yang lebih daripada dia lagi, yang dapat mematikan dia. Kalau
dia yang matikan zat dia sendiri. Yang tu mustahil. Mustahil pada akal kita kalau dia nak mematikan zat dia sendiri. Sebab mati pada kita, pada nisbah ilmu ni hukumnya mustahil. Tak boleh terima pada akal kita Tuhan tu mati. Jadi sifat kudrat Allah Ta'ala tu dia tidak takluk pada benda yang mustahil. Baik. Kalau ada Tuhan lain pula, kalau ada kuasa lain pula yang mematikan dia, maka pada ketika itu Tuhan tu jadi lemah pula. Ada kuasa lain pula yang boleh mematikan dia. Itu akal kita main macam tu. Akal kita fikir macam tu. Nak kuatkan pegangan kita, nak kuatkan i'tiqad kita. Macam tu. Baik. Okay. Kemudian kata dia, arti binasa tu hilang, hilang adanya. Kalau dalam kitab lain dia kata macam ni, mustahil memutuskan oleh tiada akan adanya. Jadi mustahil pada akal kita, kalau kita mengatakan ada Tuhan tu diputuskan oleh tiada. Ada, tiba-tiba tiada. Mustahil, tak terima pada akal kita. Pasal apa? Kalau Tuhan tu tiada, sama macam tadi lah juga jadi hukumnya. Baik. Jadi yang wajib kita pegang la ni, kalau dulu kita tak pernah pegang macam tu, sekarang kita kena pegang macam tu. Pegang kejap-kejap, pegang kemas-kemas. Yang Allah Ta'ala tu bersifat dengan baqa, iaitu kekal, adanya kekal, ada zatnya kekal, ada sifatnya kekal. Bila kata ada zat Allah Ta'ala tu kekal, sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala tu pun turut sama jadi kekal. Maksud bukan turut tikam turut tu tak? Maksudnya memanglah sifat Tuhan tu pun kekal juga. Baik, kenapa? Kerana dia berada, sifat tu ada pada zat yang kekal. Ada pada zat yang kekal. Macam kita ni, sifat kita tak kekal. Walaupun kita masih ada lagi sekalipun, tapi sifat kita tu tak kekal. Dulu putih je. Lepas tu bila dah besar, dah tua macam ni, jadi hitam. Dulu kulit tu tegang je. Sampai dah tua, jadi kenduk. Itu berubah lah tu. Jadi maknanya dulu ada begini, dah tak ada dah. Hilang dah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita tu baharu. Menunjukkan kita tu hamba. Jadi bila kata baharu, maksudnya bila zat kita tu baharu, maka sifat kita juga menjadi baharu. Sebab sifat tu ada pada zat yang baharu. Baik. Okey. Mana dalil? Jadi kan, dalil ni hukumnya wajib tak mencari dalil dalam bab i'tiqad. Dalam bab pegangan ni, mencari dalil tu wajib tak? Wajib. Bahkan ya, bahaya kalau tidak ada dalil. Dalil di sini ni tidak semestinya dalil tu dengan Quran ataupun hadis, tak semestinya. Dalil tu boleh kita pakai sama ada kita nak pegang dalil dalil naqli, dalil Quran ataupun hadis, ataupun dalil akli, dalil akal. Nak mana-mana pun boleh. Tapi kan kalau ulama tanya kita lah, dalil Quran dengan dalil akal ni, Quran, hadis, akal, mana lebih kuat? Maka tuan-tuan sekalian, jawapannya kebanyakan yang saya terima, mereka akan kata Quran dan hadis itulah kuat. Tapi tuan-tuan sekalian, bagaimana kita yang tak tahu Quran dan hadis ni? Macam mana kita? Kita ni bukan ahli pun dalam Quran, dalam hadis ni. Macam mana kita nak berdalil, nak ambil Quran dengan sendiri kita ataupun nak ambil hadis dengan sendiri kita, sedangkan kita bukan ahli bagi hadis Quran ni. Tapi tiap-tiap kita ni ada akal tak? Ada. Tiap-tiap kita ada akal dan kita boleh berfikir tak tentang benda ni? Boleh. Maka pandang pada sudut tu tuan-tuan sekalian,
dalil akal tu lebih meratai lagi, dan lebih kuat lagi. Baik. Jadi mengetahui dalil ni, mencari dalil bab akidah ni wajib tak? Wajib. Bahkan kalau ada orang yang tidak tahu dalil, maka akidahnya dalam berbahaya. Iman dia dalam bahaya. I'tiqad dia dalam bahaya. Walaupun betul sekalipun. Kenapa? Kerana ulama ada dua pandangan. Ulama Usuluddin ni dia ada dua pandangan. Okey. Pandangan yang pertama, saya ambil pandangan yang agak bukan ekstrim, tapi pandangan ni lebih kuat jugalah. Pandangan ni dia mengatakan kalau orang tidak ada dalil dalam bab i'tiqad, bab akidah ni, bab simpulan-simpulan iman ni, maka hukumnya tak terpakai iman. Iman dia tak terpakai. Maksud bila kata iman tu tak terpakai, maka di sisi Allah Ta'ala orang tu kufur indallah, kafir di sisi Allah. Sebab apa? Sebab masalah ni nak menguatkan iman tu mesti dengan dalil. Mesti dengan dalil, mesti dengan perkara yang menunjuk. Okey, baik. Tapi sebahagian daripada ulama kata, dia kata tak. Dalil tu wajib. Tapi kalau orang tu tidak berdalil, masih lagi dihukumkan dia beriman. Tetapi hukumnya berdosa walaupun imannya sah. Maksudnya kalau kata imannya sah, maka dia ada peluang lah untuk masuk syurga dengan dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Kan? Baik. Dia tak kufur. Kalau tak ada dalil ni tak kufur. Inilah kaul yang muktamad. Kaul yang dipegang oleh ulama-ulama kebanyakannya. Inilah kaul ni. Kata tak kufur tetapi berdosa besar. Kenapa dosa pula? Kerana meninggalkan pengajian, meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan. Sebab apa? Menuntut ilmu tu mencari dalil lah tu. Dengan untuk ilmu tu, dalam kitab tu cerita dalil bagian-bagian. Disyarahkan oleh ulama tu bagian. Jadi kita orang awam pun tahulah. Yang jadi masalahnya, bila mana orang awam ni tak nak mencari ilmu. Bila kita tanya dalil, tak tahu. Yang ni dia telah meninggalkan kewajipan dia menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu tu wajib tak? Wajib. Jadi bila dia tidak menuntut ilmu, maka hukumnya dia berdosa besar. Jaga baik-baik. Sebab tu tuan-tuan itu pada bab dalil. Tapi kalau dalam bab keseluruhan umum, tuan-tuan sekalian, maka menuntut ilmu tu kadang-kadang bila menuntut ilmu tu hukumnya wajib. Bila tidak ada ilmu, lebih-lebih lagi dalam bab agama ni, dalam bab akidah, dalam bab fiqh ni tuan-tuan sekalian, boleh jadi dengan ketiadaan ilmu tu boleh menyebabkan jatuh kepada kekufuran. Dia tak tahu, dia pegang macam tu. Sedangkan pegang macam tu boleh jatuh kepada kufur. Na'udzubillah. Tuan-tuan sekalian, jaga baik-baik. Kalau saya nak bagi contoh lah. Contoh tuan-tuan yang akidah yang boleh jatuh kepada kekufuran dengan sebab dia tak tahu. Tuan-tuan ataupun sebab dia tahu tapi dia pegang juga macam tu pun jatuh kufur juga. Seperti Imam Syafi'i, dia kata begini. Imam Syafi'i kata, dia kata mani'taqada annallaha jalisun fawqa arsy fahuwa kafirun. Barang siapa yang berpegang, yang beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala tu duduk atas aras, maka orang tu jadi kafir. Ini bukan perkataan ni, perkataan kita yang baharu ni, perkataan kita orang kemudian ni, tak. Ini perkataan Imam Syafi'i. Mani'taqada, barang siapa yang i'taqada, i'tiqad. Barang siapa yang i'tiqad annallah, akan bahawasanya Allah Ta'ala tu jalisun fawqa arsy, duduk di atas aras.
Maka kata Imam Syafi'i kata fahuwa kafirun. Maka dia yang pegang macam tu kafir. Tak kira lah siapa. Tak kira siapa pun tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita mengaji, kita jumpa, oh tak boleh kata macam ni. Ada ilmu. Selamat tak kita? Selamat. Tapi orang yang tak ada ilmu tu, dia tak selamat. Sebab jahil tuan-tuan sekalian. Baik. Itu dah cerita panjang lebar dah tu. Baik. Kemudian kata dia, mana dalil atas bakok Allah Ta'ala ni? Dalil atas yang demikian itu, demikian bakok Allah Ta'ala. Demikian itu, demikian bersifat bakok Allah Ta'ala tu. Mana dalilnya? Ini dalil yang dinamakan dalil naqli, dalil Quran. Yang diambil oleh Tok Guru ni, dijadikan dalil. Mana? Firman Allah Ta'ala. Bila kata firman Allah tu Quran lah kan? Mana ayat dia? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ayat ni tuan-tuan. Ayat ni ayat mutasyabihat. Ayat yang kesamaran. Makna dia kesamaran. Mana kesamarannya? Lafaz wajhu. Kalau kita terjemah wajhu tu dalam bahasa Melayu, muka. Dia namakan muka. Ayat bukan wajhu. Jadi ayat ni setengah daripada orang-orang zaman kita ni pegang, Tuhan tu ada muka lah. Tuhan tu kata dia ada muka. Dia tak tahu bahawasanya tuan-tuan sekalian, muka kat sini ni, ini ulama kata, ini ayat yang mutasyabihat. Ayat yang kesamaran, maknanya kesamaran. Jadi bila kesamaran tuan-tuan sekalian, tak bolehlah pegang muka macam tu, tak boleh. Tak boleh pegang muka, tak boleh. Baik, sebab itulah ulama Ahlussunnah pegang kata wajhu tu dengan makna zat. Dengan makna zat. Sebab diitlakkan muka wajhun, diitlakkan wajhun. Tapi dia kendaki dengan wajhun tu ialah zat. Macam tu, itlaqil juz wa iradati kulli. Itlaqul juz wa iradatu kulli. Diitlakkan muka, juzuk. Tapi dia kendaki tu zat, keseluruhan lah. Okey. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mana dalil ni? Ya baqa. Tengok. Ayat Quran ni pun, ini Tuan Guru ni tak macam ni. Untuk kita pegang, tapi makna kita tak faham. Wa ya baqa tu lah. Ya baqa tu daripada perkataan apa? Daripada perkataan baqiya ya baqa, baqaan baqiya, telah kekal lah ia. Ya baqa akan kekal lah ia. Baqaan kekal, kekekalan. Nampak? Jadi kalimah wa ya baqa tu lah dalilnya. Wajhu tu dengan makna zat. Baik. Tengok ya terjemahan dia. Artinya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhan. Tengok. Kekal zat. Kenapa tak kata kekallah muka Tuhan? Kenapa tak kata macam tu? Bila kita kata kekallah muka ni, tangan tu binasa habis ya. Tangan, kaki habis binasa belaka. Yang kekalnya muka je. Macam tu ke? Bukan macam tu. Sebab itulah kita takwil dengan makna zat. Sebab apa? Sebab zat itulah yang kekalnya. Okey. Kekallah zat Tuhan engkau. Engkau tu siapa? Kena pada Rasulullah lah. Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Baik. Itu dalil Quran ataupun dalil naqli. Okey. Tuan-tuan, kita ni kan, bila kita ngaji ni tuan-tuan, kita tak bolehlah kita tu main apa, dengar je. Kita kena bertafakur lah. Maksudnya kita kena berfikir lah. Tengok. Dah di bawah ni kata satu dalil Quran. Kemudian kat bawah ni letak dan dia kata atau dalilnya, atau kata
Dan dalilnya, dalil baqa' Allah Ta'ala ni. Ni dalil ni, dalil apa ni? Dalil akal. Jadi nak kena takdir macam mana? Dan bermula dalil akal. Pada baqa' Allah Ta'ala tu. Apa dia? Baharu alam ini. Baharu alam ini. Jadi mana alam yang bersifat baru ni menjadi dalil, menjadi tanda, menjadi perkara yang menunjuk Allah Ta'ala tu bersifat dengan baqa'. Tengok. Jadi nak kena cari jalan tak? Kenalah cari jalan dia. Okey. Pertama sekali, bila kita sebut baharu alam ni, ataupun alam ni menjadi dalil tentang baqa' Allah Ta'ala tu, maka tuan-tuan, kita terpaksa guna akal kita. Baik, pertama sekali kan, bila sebut baharu alam, maka tuan-tuan sekalian, kita hendaklah menyabitkan alam-alam tu apa. Pertama sekali kan, ini pakai akal ni, alam tu apa. Bila kata alam tu, ada macam-macam definisi lah. Baik, yang pertama kita ambil, alam tu apa dia? Kullu ma siwallah, tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala. Okey, tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala tu alam lah. Sama ada manusia ke, binatang ke, tumbuh-tumbuhan ke, jin ke, malaikat ke, langit ke, bumi ke, bulan ke, bintang ke, matahari ke, planet-planet ke, cakrawala ke, semua tu adalah alam. Bila kata alam ni, maka tentu dia baharu. Nak menyabitkan alam tu baharu macam mana? Kita pun tengok alam ni, tengok manusia, tengok ada tumbuh-tumbuhan, tengok binatang tu, kita sabitkan mereka ni baharu. Manusia tu, kerana ada dia tu sebelumnya tiada. Jadi ada dia tu baharulah. Bila kata dia baharu, tentulah ada yang menjadikan dia. Tentulah ada yang membaharukan dia. Ataupun tentulah ada yang menjadikan dia. Okey. Baik. Tentulah pula yang menjadikan dia tu tak samalah dengan yang kena jadi. Maksudnya bila kata alam tu baru kena jadi, tentulah ada yang menjadikan dia. Baik. Yang menjadikan alam ni tentulah tak sama dengan yang kena jadi tu. Jadi alam tu tentulah tak sama dengan yang menjadikan alam. Baik. Jadi kita fikir tak sama. Kita pun dapati, kalau alam tu ada permulaan, tentulah yang menjadikan ni tak ada permulaan. Dan kalaulah alam ni ada kesudahan, ada akhir, ada tempat, ada perhentian, maksudnya ada kesudahan bagi ada dia, ada tiba-tiba tak ada. Maka tentulah yang menjadikan alam tu tidak ada kesudahan. Kalau ada kesudahan, yang menjadi tu ada kesudahan, yang kena jadi pun ada kesudahan, maka tentulah sama yang kena jadi dengan yang menjadikan. Tak boleh terima pada akal kita. Kita fikir lagi ni. Tengok rumah ataupun tengok perabot, tengok kereta. Okey, kereta tu siapa buat? Manusia buat. Adakah manusia kereta tu sama? Tak sama. Bentuk tak sama. Kita pun dapat. Jadi maknanya Allah Ta'ala tu Tuhan yang menjadikan alam tentu tak sama dengan alam pada pihak apa? Pada pihak zatnya, pada sifatnya dan pada perbuatannya tak sama belaka. Tak sama belaka. Itu cara kita mengaji tu macam tu. Cara kita belajar tu macam tu. Kita fikir apa itulah kena tahu apa makna alam, macam mana nak menyabitkan alam tu baharu. Jadi kita fikir dengan akal kita lah. Banyak je perkara-perkara yang kita alam tu baharu. Tanda alam tu baharu apa dia? Banyak. Di antaranya apa? Di antaranya pertamanya ada permulaan, ada akhir. Kemudian alam tu pula bersifat dengan benda baharu. Apa dia? Ada dulu, ada kemudian. Ada besar, ada kecil. Ada warna, ada putih, ada hitam.
Jadi semua tu menunjukkan alam tu adalah baharu. Bila kata alam tu baharu, tentu ada yang membaharukan dia. Mana mungkin, mana boleh alam tu ada dengan tidak ada yang menjadikan. Tak boleh. Macam kita tengok dua daun dacing kan. Dua dacing tu. Timbang tu lah dua tu. Macam mana nak berat sebelah ni tanpa ada yang memberatkan dia? Boleh ke? Tak boleh. Yang ni pula berat belah sini. Boleh jadi ke ada yang boleh ke ada tak ada yang beratkan tiba-tiba dia berat? Tak boleh. Jadi nak ada satu benda tu mesti ada yang memberatkan bagi ada tu mesti ada. Jadi ada tu mestilah tak sama. Jadi kita fikir dengan akal tentulah Allah Ta'ala tu kekal. Mana pakok sebab kita ni tak kekal. Kita ni binasa. Baik. Kemudian kata dia keempat. Keempat wajib kita percaya dan i'tiqad. Keempat yakni sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala pada akal kita. Yang wajib kita kena beriman, yang wajib kita kena tahu dan yang wajib kita kena i'tiqad. Sifat yang keempat ni, sifat yang keempat daripada 13 sifat bagi Allah Ta'ala pada akal kita. Akal kita yang hukumkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan sifat yang keempat ni. Macam tu juga dengan sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga. Akal lah kita yang menghukumkan. Baik. Jadi sifat keempat ni sifat yang wajib bagi Allah pada akal. Akal kita yang hukum. Dan bila akal dah hukum macam tu, maka syarak pun kata wajib atas kita ni percaya, mengetahui, percaya, beriman, beriktikad dengan sifat yang keempat. Jadi maknanya kalau ada orang yang mukallaf, orang yang sampai umur, ada akal, tiba-tiba dia tidak mengetahui. Bila tak mengetahui, tak ada iktikad. Maka tuan-tuan sekalian, orang macam ni, ulama kata tak terpakai iman. Ni yang bahaya zaman kita ni. Tak terpakai iman dia, tak terpakai. Baik. Okey. Jadi, empat wajib kita percaya dan iktikad. Wajib kita. Kita tu siapa dia? Kita tu orang yang mukallaf ni lah. Yang sampai umur, ada akal. Wajib kita percaya, wajib kita iktikad. Bahawasanya tetap dan sabit, yakni wajib pada akal kita hukum wajib. Mesti bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala tu dengan segala yang baharu. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Itu yang mukhalafatuhu. Bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Jadi bila sebut benda baharu ni, dah pastilah tidak menyerupai, tidak menyamai dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Tak menyamai itu, tak menyerupai itu pada zatnya dan pada sifatnya dan pada perbuatannya. Itu tiga-tiga sekali tu. Baik, tengok ya. Macam mana? Macam mana? Dengan bahawa zatnya, zat Allah Ta'ala tu bukan jirim. Tengok. Bila kita sebut baharu, bila kita sebut benda yang baharu, tak dapat tidak. Benda baharu tu mesti jirim, mesti jisim, mesti jauhar, dan mesti berarad. Jadi kan, bila kita sebut benda baru, mesti jirim. Jirim tu maknanya apa? Makna jirim tu ialah
bersusun zat kita tu daripada beberapa jirim. Bila kata benda baharu tu kan, jirim-jirim tu maksud jirim tu apa? Bersusun. Juzuk-juzuk, beberapa juzuk bersusun. Itu namanya benda baharu tu. Cuba tengok kita. Kita ni berjirim tak? Jirim. Macam apa sebab kata-kata berjirim? Sebab tuan-tuan, zat kita ni walaupun nampak seorang, tetapi bersusun tak jirim-jirim tu? Susun. Di luar kulit. Kulit tu membalut daging. Kemudian pula daging tu membalut tulang. Diselangi pula dengan ada urat-urat. Dan ada darah dalam tu. Itu semua susunan-susunan jirim yang membentuk jisim, yang membentuk zat manusia atau zat benda baharu tu. Jisim tu. Dan jauhar. Jauhar tu, bila kata benda baharu tu, jauhar. Jauhar tu, jauhar jisim. Jauhar yang mana yang mengambil lapang. Jauhar tu maksudnya yang mengambil lapang. Macam kita ni mengambil lapang tak? Mengambil lapang tu maksudnya ruang kosong kita duduk. Jadi maknanya kita tu memenuhi ruang ataupun kita mengambil lapang. Itu jauhar. Maksud bila kata jauhar tu tak dapat tidaklah. Bila kata satu kita tu jauhar, mesti kita tu jisim. Jisim kita tu pula mesti bersusun daripada beberapa jirim. Baik. Kemudian jauhar tu dia terbagi pada dua tau. Ada jauhar firid dan ada jauhar jisim. Jauhar firid tu macam mana? Jauhar firid tu kan jauhar satu zat benda baharu yang tak terima bahagi, halus sangat. Yang tak boleh terima bahagi. Yang tak boleh dipotong, dikerat, tak boleh. Kalau kita kata atom. Atom tu masih lagi tak boleh dibelah-belah, dibahagi-bahagi, boleh lagi kan? Kata saintis lah, dia kata jadi elektron dan proton. Boleh pecah lagi tak? Kalau boleh pecah lagi itu, maka itu bukan jauhar firid. Jauhar firid ini sehingga-hingga tidak boleh dibelah bahagi lagi. Tapi tetap dia baharu. Tetap dia mengambil lapang. Qadar zat dia. Kalau halus sangat tu, tetap dia mengambil lapang. Qadar zat dia. Jadi sebab itulah tak dapat tidak. Bila kata benda baharu tu, mesti jirim. Jirim tu bersusun jirim-jirim tu sehingga membentuk jisim, tubuh badan ataupun zat. Maka bila kata jisim tu, maka jadi jauhar. Jauhar tu maksudnya apa? Jauhar tu maksudnya ialah benda yang berketut yang mengambil lapang. Jadi macam itulah. Jadi tuan-tuan sekalian, tak dapat tidak. Okey. Jirim, jisim, jauhar tu mesti bertempat. Mesti bertempat. Macam tu. Jadi tuan-tuan, bila kata bertempat, jadi jirim, jisim, jauhar tu mesti bertempat. Bila kata bertempat tuan-tuan sekalian, jadi adakah Tuhan tu bertempat? Adakah Tuhan tu bertempat? Kalau Tuhan tu bertempat, maka jadilah Tuhan tu jirim, jisim dan jauhar. Jadilah Tuhan tu jirim, jisim dan jauhar. Kalau dia bertempat. Sebab kalau dia jirim, jisim, jauhar sebab dia bertempat, maka pada ketika itu tak bolehlah kata Allah Ta'ala tu menyalahi ataupun bersalahan dengan segala yang baharu. Tak bolehlah. Sebab tu tolong hati-hati. Apa dia? Tolong hati-hati berkenaan dengan ada zaman ni tuan-tuan, dia ajak kita kata Allah Ta'ala tu bertempat. Di mana? Oh, Allah sebut sendiri dalam Quran. Dia kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman tu di atas arasy tertinggi, ia Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di atas arasy tertinggi ia. Jadi di sini na'udzubillah kalau orang tu i'tikad Tuhan tu duduk atas arasy,
Maka tuan-tuan sekalian, Tuhan tu duduk di aras atau Tuhan duduk atas aras. Aras, betul Tuhan duduk atas tu. Sebab itulah terjemahan bersemayam tu salah. Raja bersemayam di atas singgah sana. Jadi kita faham raja duduk atas singgah sana macam pelamin tu. Tapi takkan Tuhan macam tu. Kalau Tuhan macam tu sama macam kita lah. Baik. Tu banyak persoalan dia tu. Nak kena tanya tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi masalah ni mukhalafatu ta'lil hawadith ni banyak kita kena hurai, banyak kita kena faham. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau nak rasa lebih jelas lah, tengok tuan-tuan, tengok dalam, saya bagi tuan-tuan, nanti lepas kelas ni, tengok surah Al-Hadid, ayat yang keempat. Tengok dalam surah Al-Hadid, ayat yang keempat. Okay. Dalam tu pun, ayat yang sama pun, tapi dah bercanggah dalam satu ayat, tapi dah bercanggah makna pada zuhir. Sebab itulah berhajat kepada pentakwilan. Yang ni saya rasakan saya kena ulang balik yang keempat ni. Cuma nak bagi nampak sikit-sikit dululah. Saya nak kena ulang balik. Jadi perempuan semua ni cuba tengok surah Al-Hadid ayat yang keempat. Ayat dia bunyi macam ni. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. وما ينزل من السماء ويعرج فيها وهو معكم أين كنتم والله بما تعملون بصير. Tengok. Saya bagi ayat tu, lepas tu tengok. Saya bagi clue dia sikit-sikit je. Okay. Dalam ayat tu kata, lepas zuhir. Selepas Allah Ta'ala nak menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, qadar 6 masa tu, qadar 6 peringkat tu, kemudian dia beristiwa di atas aras. Dia istiwa atas aras. Maksudnya selepas Allah Ta'ala zuhir. Ini bukan pegangan kita tau. Makna zuhir dulu. Bukan pegang. Makna yang kita fahami zuhir dulu. Zuhir pada ayat ni. Nanti kita hurailah dia punya makna hakikat tu. Okey. Lepas tu kan ada pula ayat di bawah tu, diselangilah ayat tu. Summa stawas, ya'lamu ma yalijum fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ya'ruju fiha. Kemudian dia sebut wa huwa ma'akum aina kuntum. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Tadi Allah Ta'ala sebut di atas tu summa stawa 'alal arsy. Kemudian dia istiwa di atas aras. Baik. Kemudian wa huwa ma'akum aina kuntum. Dan dia, yakni Allah Ta'ala tu berserta dengan kamu aina kuntum, di mana saja kamu berada. Okey. Ayat ni bercanggah ke tak? Ayat ni bercanggah ke tak? Kalau pegang zuhir, canggah selalu dah ni. Tadi pangkal ayat tu dia kata dia di atas aras. Lepas tu pula dia kata wa huwa ma'akum. Dia berserta dengan kamu. Aina kuntum, di mana saja kamu berada. Bercanggah tak? Canggah lah. Masa bila Tuhan tu di langit, di arasnya? Masa bila Tuhan tu sama-sama dengan kita, bila pula? Bila pula Tuhan tu bersama dengan kita, bila pula? Dalam satu ayat dah bercanggah ada makna dia tuan-tuan. Jadi sebab tu minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata, tolong jangan pegang. Orang hari ni ada berapa golongan yang ajak kita pegang Tuhan tu duduk di atas aras. Duduk di atas aras. Ni yang saya cerita tuan-tuan.
ada berapa orang budak daripada Fatani pelajar lah. Dia pergi belajar di Jordan. Saya ulang balik cerita ni kan. Pasal apa tau? Nak melihatkan, nak memperlihatkan pegangan Tuhan di atas aras tu, pegangan yang sangat-sangat lemah, yang sangat-sangat tidak ada asas. Tengok ya. Okey. Dalam satu kelas ada 3 orang budak Fatani. Ramailah budak-budak Arab, budak luar banyaklah kat Jordan tu. Universiti mana saya tak tahulah. Jadi budak-budak Fatani ni tuan-tuan sekalian kan, mereka ni mengaji secara kampung dulu dah. Ngaji pondok dulu, macam ngaji kampung dekat sana. Tak ada lah universiti-universiti macam kita kat Malaysia ni, dapat Fatani ni kan. Banyak pondok-pondok aja lah. Ngaji kitab-kitab lama lah. Tapi mereka tu cerdik, bijak. Mereka pergi universiti dengan belanja sendirilah. Pergi universiti tuan-tuan sekalian, duduk kuliah Usuluddin. Dalam kuliah tu, lecturer tu, penceramah, pensyarah tu, dia kata Tuhan tu duduk di atas aras. Dalil dia ayat Quran bagian. Lalu tuan-tuan sekalian, ada seorang budak Fatani ni, pelajar kita lah, pelajar kita orang belah Nusantara, orang Melayu kita lah. Tapi dia bangsa Fatani. Orang belah Thailand. Asalnya itu sebenarnya kerajaan Melayu tu. Bukan Siam dulu tu. Okey. Jadi dia tanya, ya Syekh, wahai Syekh, hal al-arash makhluk? Dia tanya, adakah aras tu makhluk? Maka tuan-tuan sekalian, dia tanya, Allah tu atas aras. Pelajar tu tanya, aras tu makhluk ke tak? Lalu pencarah tu kata tabaan, ya. Memanglah aras tu makhluk. Jadi budak tu tanya pula, qabla khalaqallahu aras aina Allah? Sebelum Allah Taala jadikan aras, di mana Allah? Sebab aras tu makhluk. Bila kata makhluk ada mula, sedangkan Allah Taala tu tak ada permulaan. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kata Allah Ta'ala tu duduk atas aras tu makhluk, sebelum aras dijadikan, Allah duduk di mana? Maka kan lecturer tuan-tuan, mungkin agak-agaknya tak pernah kena tanya macam tu. Dia pun jawab jugalah. Dia kata fil hawa, di udara. Dia kata fil hawa. Hawa tu udara lah. Dia kata Allah Ta'ala tu sebelum di aras, Allah Ta'ala tu di udara. Jadi budak tu tanya pula, hal hawa makhluk, adakah hawa tu makhluk? Adakah udara tu makhluk? Dia tanya, tabaan makhluk lah. Dia kata, yalah makhluk. Jadi qabla khalaqallahu al-hawa aina Allah? Sebelum Allah jadikan hawa tu, di mana Allah? Maka tuan-tuan sekalian, jawapan tak boleh nak dijawab tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Lalu tuan-tuan, ialah pensyarah ni kan dia ada kuasa. Lalu dia halau budak-budak Fatani tu keluar. Nampak tak tuan-tuan? Jadi maknanya, pegangan yang macam tu, pegangan yang sangat tidak berasas. Sebab itulah kita ahli sunnah wal jamaah ni tuan-tuan, kita pegang Allah Ta'ala tu ada, tidak bertempat. Kenapa Allah Ta'ala tak bertempat? Sebab Allah Ta'ala tu bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar. Kalau Allah Ta'ala tu jirim, jisim, jauhar, apa salahnya? Tak boleh. Kenapa? Sebab bila Allah Ta'ala tu jirim, jisim, jauhar, maka jadilah Allah Ta'ala tu bersamaan dengan makhluk. Baik. Okey. Nanti saya ulang balik tau. Jadi yang keempat ni saya ulang balik. Saya minta tolong ambil perhatian. Yang keempat ni minta nanti saya nak ulang balik. Cuma sekarang ni saya bagi sikit-sikit aja. Sebab benda ni akhir zaman ni banyak sangat anasir-anasir yang nak menyesatkan kita daripada golongan yang berhaluan kiri. Mereka syahadah juga. Tapi pegangan mereka dah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Baik, jaga-jaga ya. Okey, baik. Ada soalan tak?
Sebab kalau saya terus baca lagi ni, takut huraian tu tak berapa terang. Dia berhajat yang bab ni, dia berhajat kepada huraian yang jelas. Sama juga dengan nanti qiyamu ta'ala binafsih tu. Yang tu pun berhajat juga kepada penerangan. Sama nanti sampai kudrat iradat dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Nanti yang keempat ni ulang balik ya. Saya nak minta nanti saya ulang balik. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Tadi dalam bab bakok tu faham dah. Bakok dia tak payah sangat lah. Dia tak susah sangat. Sebab kita baca kitab ni pun kitab untuk orang awam, orang yang baru belajar macam kita lah. Nanti bila dah tinggi-tinggi nanti ni, kita baca kitab besar-besar pula. Baik. Okey, kalau tak ada soalan apa-apa, insya-Allah kita berhenti setakat yang keempat tau. Kita tak habis lagi tu, orang yang tak habis lagi tu. Okey, kita berhenti dulu. Keempat, wajib kita percaya dan i'tikad tetap dan sabit wajib bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimah sultan, ya qadiman ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasirajud, ya wasi'al ata', ya khafiyya lutuf, ya jami' sana', ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Warda sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa laka man fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal zakahla ya miyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiyya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhi yassir alaina kulli asir wa tasrasa alaka yasir. Allahumma ya man la yahtajil al-bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimma yakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka. Allah bihaqqi ma yakhafu minka nadina mimma la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika latilatana wa kunabna bika nafika alladhi la yarab warhamna bi qudratika alaina wa la nahnaka tasiqatuna wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fi din wa barakatan fil umur wa sa'atan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa tabatan qabla maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da maut wa afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Sama-sama.